Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah Dr. Jamsari bin Alias, pensyarah bagi kursus LMCK 1621 Etika dan Profesional. Nama saya Lazatun Nur Hasikin binti Muhammad Adom, nombor matrik GB 03614. Okey, di sini saya ingin membuat perbincangan berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan, iaitu etika pekerjaan dalam bidang PDRM. Kita pergi kepada slide yang pertama, iaitu berkaitan dengan visi, misi PDRM dan pengenalan mengenai etika. Okey, di sini visi bagi PDRM ialah menjadi peneraju untuk mengekalkan Malaysia berada dalam keadaan selamat, aman dan sejahtera. Manakala bagi misi pula ialah memberi perkhidmatan profesional dan berkualiti dalam melindungi negara bagi menjamin masyarakat selamat, aman dan sejahtera. Okey, di sini etika boleh ditafsirkan sebagai peraturan yang digunakan oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaannya rutin dan kebiasaannya dikuatkuasakan oleh seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi yang merangkumi sifat peribadi dan dalaman seseorang. Okey, pada tamadun barat telah wujud teori mengenai etika, di mana teori kemoralan yang pada dulunya dikenali sebagai teori kemoralan Yunani yang membawa maksud moral atau etika berkelakuan, dan kemudiannya telah diperincikan menjadi kepada etika berkelakuan di dalam pekerjaan. Okay, next kita pergi kepada prinsip, ciri etika berkesan dan juga etika di dalam PDRM. Di sini terdapat 5 prinsip yang boleh dikaitkan dengan etika, iaitu prinsip nilai hidup manusia. Yang kedua, prinsip kebaikan dan keburukan, di mana di dalam prinsip ini ia menggalakkan seseorang ataupun individu untuk membuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Yang ketiga ialah prinsip berkaitan keadilan dan saksama, iaitu setiap individu perlulah memberi keadilan yang sama rata kepada semua orang. Okey, yang keempat ialah prinsip kejujuran, di mana untuk mengekalkan hubungan yang baik perlu ada kejujuran di dalam perhubungan. Okey, dan yang kelima ialah prinsip kebebasan, di mana setiap individu bebas untuk memilih cara ataupun bagaimana untuk beretika selagi ianya tidak mendatangkan kesukaran kepada orang lain. Okey, seterusnya ialah ciri etika yang berkesan. Terdapat beberapa ciri-ciri yang boleh mendorong untuk adanya etika yang berkesan di dalam diri seseorang, di mana ciri yang pertama ialah mestilah melalui berdasarkan pemikiran yang rasional, iaitu di mana ianya tidak mengetepikan soal emosi dan perasaan. Okey, yang kedua adalah bersifat konsisten, di mana ianya tidak terlalu rigid dan boleh bersesuaian dengan pelbagai situasi. Okey, yang ketiga ialah berbentuk universal, iaitu ianya boleh diterima oleh semua orang dan di mana-mana semua di lain-lain organisasi. Okey, yang keempat, ianya boleh diajar kepada semua orang dan boleh dikuatkuasakan dengan berkesan. Dan yang kelima ialah ianya boleh menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Okey, seterusnya ialah etika di dalam PDRM. Kenapa PDRM sendiri menekankan etika? Okey, ianya sebagai dianya dapat memupuk semangat ataupun perasaan taat dan setia yang tidak berbelah bagi, bukan sahaja kepada negara dan kerajaan, malah kepada pucuk pimpinan PDRM sendiri. Okey, yang kedua, etika ni juga menekankan disiplin diri kepada setiap warga PDRM
ketika menjalankan tugas. Okey, yang ketiga ialah seseorang tu perlulah berwibawa, iaitu perlu melaksanakan kewajipan dia dengan jujur, adil dan saksama. Okey, yang keempat ialah perlu menonjolkan imej prihatin yang tinggi di dalam diri. Dan yang terakhir ialah berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran. Okey, seterusnya ialah faktor kepentingan dan kesimpulan. Okey, di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi etika di dalam diri seseorang. Di mana faktor yang akan saya perjelaskan ialah keluarga, rakan dan juga pengalaman lepas. Okey, di sini faktor keluarga membantu seseorang itu untuk adanya etika yang baik di dalam diri apabila salah siap peribadi keluarga juga adalah daripada keluarga yang baik dan mengamalkan nilai-nilai yang murni. Okey, yang kedua ialah faktor rakan. Di sini faktor rakan boleh dikaitkan dengan etika seseorang, di mana apabila kita berkawan dengan seseorang yang mempunyai etika yang baik, dia boleh mempengaruhi etika seseorang itu juga, di mana ia dapat mempengaruhi orang lain untuk menjadi seorang yang lebih baik. Sekiranya kita berkawan ataupun mempunyai rakan yang mempunyai etika yang tidak baik, secara tidak langsung juga kita boleh terjerumus ataupun mengikuti kepada perkara yang tidak baik. Yang terakhir ialah faktor pengalaman lepas. Di sini apa yang boleh dikaitkan dengan faktor berkaitan dengan pengalaman lepas ialah, saya beri contoh apabila semasa penugasan seseorang itu melakukan kesalahan seperti mengambil rasuah dan tiada tindakan diambil terhadap kesalahan tersebut. Jadi ini akan menyebabkan seseorang itu beranggapan apa yang dilakukan adalah tidak menjadi satu kesalahan, dan ianya boleh mendorong seseorang itu untuk melakukan kesalahan tersebut untuk kesian kalinya. Okey, seterusnya ialah kepentingan etika. Okey, di dalam PDRM sendiri, etika adalah amat penting dan sering kali dipertekankan oleh pihak atasan ataupun pucuk pimpinan, kerana ianya sebenarnya menjadi benteng ataupun sebagai garis panduan terhadap seseorang di dalam organisasi. Okey, yang kedua, melalui etika juga ia dapat melahirkan seseorang pekerja itu mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Okey, yang ketiga ialah melalui etika juga sekiranya tiada pengawasan terhadapnya, ianya tidak menjadi satu masalah kepada seseorang itu untuk beretika walaupun tanpa pengawasan. Okey, yang keempat ialah seseorang anggota itu di dalam PDRM, seseorang itu bertugas akan terlibat melalui dua persekitaran, iaitu bersama masyarakat dan juga di dalam organisasi PDRM itu sendiri. Jadi secara tak langsung ia akan menimbulkan ataupun mewujudkan satu etika di dalam diri apabila seseorang itu bertugas di mana-mana, sama ada di lapangan ataupun di dalam organisasi. Okey, kesimpulan yang boleh dibuat di sini ialah semua organisasi perlu mewujudkan ataupun mengadakan peraturan serta undang-undang untuk memantau dan menyelia orang bawahan. Malah sesuatu organisasi itu juga boleh menjalankan satu kajian komprehensif terhadap hubung kait pengaruh budaya organisasi dengan nilai
dan etika dalam sesebuah organisasi sendiri. Dan yang ketiga ialah sesebuah organisasi itu juga perlulah mewawarkan ataupun menghebahkan berkaitan dengan kod etika dan menguatkuasakannya sebagai dasar pelaksanaan bagi memantau dari masa ke semasa. Okey, sekian, terima kasih.